Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi insyaAllah hari ini saya akan terangkan tentang Bursa Station step by step, macam mana cara untuk register, trial, lepas tu cara nak buka dan cara nak set up, hinggalah cara macam mana kita nak gunakan cara asas lah. Jadi okey, pertama sekali apa yang penting, kita kena buka laman web Bursa Station. Just type dekat Google Bursa Station. Jadi dia akan bagi satu dekat sini lah dia punya page. So dekat sini kita akan tengok ada beberapa maklumat. Pertama sekali dia akan terangkan apa kelebihan Bursa Station lah yang diberikan untuk sesiapa yang subscribe, ataupun untuk free trial pun semua yang diberikan ni, features ni memang dah ada. Cuma kalau subscribe ni kita akan dapat tempoh masa lebih panjang lah. Macam untuk 6 bulan dia punya subscription fees dia adalah 588. Untuk setahun 12 bulan adalah 998. So kadang-kadang ada sesetengah akademi saham dia boleh beri diskaun. Contohnya macam 9 equity, kalau kita berdaftar Bursa Station dengan 9 equity kita boleh dapat diskaun. Ada beberapa lagi lah akademi-akademi yang memang dah well established, diorang boleh deal dengan Bursa Station untuk beri diskaun kepada klien mereka ataupun peserta-peserta yang pernah mengikuti program mereka lah. So diorang boleh offer diskaun yang lebih murah sikit. Okay, so untuk trial pertama sekali kita just tekan dekat sini lah, trial sign up. Apa yang perlu, kita perlu isikan nama penuh, nombor IC, preferred user ID, email address, nombor telefon dan alamat. Okay, sebagai contoh dekat sini saya dah tulis lah nama, nombor IC, preferred ID, email, nombor telefon dan nombor dan alamat. Okay, so kita copy yang ini, klik copy, lepas tu kita hantarkan ke email. Kita compose satu email, hantarkan kepada Bursa Station. Okay, kalau dekat sini kita masukkan ni, yang ini kita copy email address. Okay, kat sini tulislah apa-apa, trial version ke, trial Bursa Station. Lepas tu yang tadi kita copy balik. This one kita just copy balik, pastekan dekat sini, lepas tu kita tekan send. So bila dah tekan send, nanti dia akan reply macam ni lah. Dia akan reply, dia akan bagi satu nombor kod best trial, Bursa Station trial at August 17. Tapi sebelum tu kita download dulu software Bursa Station. Dekat sini download now, kita just tekan download. Lepas tu tunggu ni. Yang ni version yang terbaru. Release date 22 Disember 2015, version 6.9. Dia kalau version yang baru ni dia dah upgrade sikit lah berbanding dengan version yang sebelum ni. Ada beberapa features yang baru, yang ada tambahan yang lebih membantu kita sebagai pengguna lah, memudahkan lagi untuk kajian saham. So kita tunggu sekejap dia download. Lepas ni baru kita buka. Okay, selepas dah berjaya download, kita buka. Okay, dia akan automatic akan install Bursa Station tersebut. So tunggu sekejap dia punya proses installation. Tekan yang lain, tekan next, tekan I accept the agreement. Okay, yang ni tekan next, Bursa Station, tekan next, create a desktop icon, yang create a quick launch icon. Okay, kita tunggu dia install. Okay, bila dah habis install, launch Bursa Station, kita tekan finish. So dia akan minta username dengan password. Okay, so mana nak dapat username dengan password ni? Kita tengok dekat email. Okay, ini saya
kita akan tepi dulu. Kita tengok dekat email yang tadi, yang ni. Okay, so dekat sini dia dah beri code, apa ni, invitation code. Okay, invitation code ni kita copy invitation code, buka balik Bursa Station, kita pergi dekat yang bahagian trial tadi and back. Dekat sini trial sign up. Okay, so masukkan dekat sini paste, redeem now. Okay, setelah kita masukkan invitation code tadi, kita tekan redeem now ni, nanti dia akan bawa kita kepada page ini, dia tulis trial sign up. Okay, thank you for your interest in trying out Bursa Station Professional. To qualify for our trial, you need to register a username with Bursa Station and ensure that you meet the following requirement below. So requirement dia nak at least Pentium 3 and above dengan 256 MB RAM. Ini paling basic lah. Windows 2000, 2003 XP atau Vista. Sekarang ni orang dah pakai Windows 8, Windows 10. Internet Explorer 6.0 or above. Biasanya guna Chrome pun boleh, tak ada masalah. Fast internet connection speed, broadband recommended. Okay, kalau ada firewall kena buka port untuk firewall. Lepas tu please note you can only apply for trial application once, sekali je. Lepas tu kalau dah habis yang tempoh 14 hari tu, kalau nak apply yang baru, kena guna nama orang lain dengan email orang lain. Okay, so 14 hari untuk trial. Yang boleh guna semualah fungsi yang ada dalam trial tu. Okay, nanti dah lepas 14 hari tu dah tak boleh pakai dah. Okay, kalau ada apa-apa maklumat boleh hantar email ke account.my@shareinvestor.com ataupun call hotline dia. Okay, 0378031791 masa during office hour. Okay, sekarang kita tekan sign up for trial now. Username, kita masukkan username yang kita nak lah. Lepas tu email address. Nanti apa-apa maklumat dia akan hantarkan ke email kita. Okay, continue. So dekat sini dia akan minta maklumat detail. Kita isi satu-satu lah. So tarikh lahir, address, postcode. So ni akan ambil masa sikit lah untuk kita isi satu-satu. So nombor telefon, kita boleh gunakan nombor telefon yang kita dah masukkan tadi. Kita just ambil yang bahagian belakang dia. Okay. Handphone boleh gunakan nombor yang sama lah. So yang lain-lain tu isi yang perlu sahajalah. Yang ini kalau ada Melaka Security, kita masukkan Melaka Security. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, so
Referral ni kalau ada, optional, kalau tak ada tak perlu. Okay, so klik register. Okay, so kena ingat kita punya username. Nanti password dia akan hantarkan ke email yang kita dah tulis dekat sini. Jangan salah type email, nanti kalau salah type email rugilah kita punya registration. Okay, thank you for your signing up for the Bursa Station professional trial. Okay, click here to download Bursa Station. So tadi kita dah download. So sekarang ni kena check email balik. Kita tengok dah sampai ke tak password. Okay, sekarang dia dah bagi kita punya username dengan kita punya password. So apa yang kita perlu buat, tadi kita dah install Bursa Station, kita masuk je. Okay, okay, masukkan kita punya username kat sini, copy, lepas tu kita punya password. Password ni kita boleh tukar lah, bagi password yang kita senang ingat. Okay, tekan OK. Kalau kita nak setiap kali kita buka Bursa Station, dia akan automatic masuk, tak perlu type password dengan user ID ni balik-balik, kita just tekan auto connect. OK, so OK, ini dia. OK, so untuk okay, untuk yang baru buka, actually dia bukan warna hitam lah, dia bukan warna hitam. Yang ni yang saya dah modified sebelum ni. So saya dah tukar dia punya background daripada warna asal kepada warna hitam. So sekarang ni saya nak cuba, so yang lain-lain ni kita dah boleh tutup lah. Okay. Sekarang saya nak cuba revert balik Bursa Station ni ke color yang asal. So kita tunggu. Okay, sekarang kita nak reset balik ke display layout. Okay, so okay, default view. Appearance default. Okay, so ini yang first kali bila kita dah install Bursa Station, kita dah buka, dah install, dah masukkan username dengan password, yang akan keluar adalah macam ni. Dia akan ada stock frame kat sini, volume distribution, trade summary, intraday chart. Tapi kadang-kadang lain sikit lah, tak sama. Okay, so dekat bawah ni akan ada news. Okay. Kalau kita nak gunakan yang ni semua, kita just maintain je kat sebelah sini. Kalau tak nak guna dulu, kita boleh klik pangkah dan dia akan hilang. So yang akan ada kat sini, akan ada channel, semua kat sini lah, portfolio, my watch list, ni. So watch list, tadi sebab saya tekan reset, so dia akan buang semua sekali kita punya watch list yang kita pernah save kat dalam tu. Itu tak ada masalah sebab kita boleh tambah balik. Okay, untuk gunakan Bursa Station, pertama sekali, first kita nak tahu mana nak cari stok. Kita kena tahu stok dulu apa yang kita nak carilah. Okay, kita buka kita punya platform, contohnya kita nak tengok apa yang menarik pada hari ni. Yang menarik hari ni tadi saya nampak Sigas. Sigas. Okay. Sigas kalau tengok dia punya chart hari ni memang cantik. Okay, sekejap. Okay, kalau tengok Sigas hari ni dia memang cantik. So hari ni Sigas memang membentuk 1, 2, 3 lah, 1, 2, 3. So dia punya transaction pun 1000 lebih, buy rate pun 66%. Lepas tu kalau kita tengok lagi bawah, okay, dekat sini dia punya buy transaction lebih besar daripada sell transaction.
Y lebih besar daripada sel. Untuk 1, 2, 3. Dekat sini transaction lebih daripada 100, by percentage lebih daripada 60. Okey. So itu dah mencukupi. So okey, kita tengok counter kita nak tengok adalah SIGAS. Kita just type kat sini SIGAS. Tak perlu type habis lah. Type sikit pun dia dah keluar dah. So bila dah keluar kat sini, kita tekan dynamic chart. Okey, dynamic chart, tunggu dia keluar. Okay. Yang ni kita boleh tukar lah dia punya template ni, theme. Kita boleh ambil white black, theme. Ni kita tukar, default dia memang line chart. So kita boleh ambil candlestick chart. Ini secara yang default dia akan keluar macam ni. Hijau menunjukkan candle bullish naik, merah menunjukkan candle bearish menurun. So dari sini kita boleh tengok time frame dekat sini. Kita boleh tengok daily, 1 second, 10 second, 30 second, sampai 50 minit, 1 hour, 1 day, sampai 1 year. So biasanya kita akan tengok daily. Kadang-kadang kita nak tengok juga yang 30 minit. Okay, kalau 30 minit dia macam ni lah. Yang ni untuk 30 minit. Okay, 30 minit. So setiap candle ni mewakili 30 minit. Kalau 1 day, dia macam ni, terlampau besar, kita boleh kecilkan sikit. Okay. Kalau daily dia macam ni. So sebagai asasnya kita dah boleh tengok kat sini volume kat sini. Volume ni dia dalam indikator. So volume ni kita boleh ubah dekat sini, dia punya parameter dia untuk apa ni, volume MA ni, untuk kat sini MA ni kita boleh tekan. Okay. So kalau kita nak lukis support dengan resistance ada dekat sini garisan. Contohnya kita nak lukiskan resistance dekat sini. Jadi kita boleh tukar warna dia kat sini. Kita boleh letak default color hitam. Okay. So dekat sini pun kita boleh letak ni pun kita boleh letak default color dia hitam. So dari sini kita dah boleh belajar perlahan-lahan lah cara nak gunakan dia punya drawing kits dekat sini. Kalau nak buat trend line, kita ambil yang ini. Yang ini trend line dia memanjang sebab dia buat macam ada tak habis. Dia akan naik ke atas terus dan turun ke bawah terus macam ni. Okay, kita carikan titik yang higher high, kita buat trend line. Okay. So ini menunjukkan bahawa counter SIGAS ni dia uptrend, dia sedang menaik. Kalau yang ini dia segmented trend line. So dia cuma bila kita tekan dia sampai situ je. Kalau kita ambil yang ini dia akan memanjang, dia lebih panjang lah. Okay. So template ni kita boleh simpan lah. Contohnya kita nak ni kalau macam kita dah buat kajian kat sini, kita boleh save study lah, save study sebagai template ni. Okay. So dekat sini ada news on chart. Kalau kita klik kat sini, sekiranya ada berita-berita yang berkaitan dengan counter SIGAS ni, dia akan keluar dekat bahagian atas ni bila kita tekan dekat sini. Tak ada keluar ni maksudnya tak ada berita lah ni. Tapi biasanya akan ada lah berita sebab berita ni biasanya yang direkodkan oleh Bursa Malaysia. Okay. So lain-lain, contohnya kalau kita nak buat Fibonacci retracement, contohnya saya ambilkan sebahagian ni, kita ambil sebahagian ni, kita boleh select lah, kita boleh select macam ni. So dia akan jadi lagi besar. So kita boleh pergi ke kanan, boleh turunkan ke bawah, Contohnya kita nak tengok Fibonacci, kita tengok kat sini. Fibonacci ni kita nak tengok dia retrace ke ataupun dia naik. Kalau dari atas dia akan start kosong. Okey, sampai sini.
Color ni kita boleh tukar lah, kita ambil warna putih, warna hitam, so kita boleh nampak. So 100% ke 0%, ataupun kalau kita nak ambil yang sebaliknya, kita ambil balik Fibonacci ni. Fibonacci ni kita boleh delete lah kat sini kalau kita tak nak. Okay, dari bawah naik ke atas. Okay, kita tukar pergi. So kita boleh tengok, so kenaikan ni dah daripada 0 sampai 38%. So lebih kurang 38% lah dia punya kenaikan dia. So Fibonacci ni nak kena belajar asing lah, nanti mungkin kalau ada masa saya boleh tunjukkan. Yang ini line statistik ni kalau kita nak check berapa banyak kenaikan. Contohnya kita klik dari candle bawah ni, kita ukur sampai ke atas ni. Okay, kita klik color dia, so warna hitam. So dari sini kita boleh nampak 35.12% kenaikan. Kita boleh pindahkan ke tepi sikit lah. So 34.797% lah daripada bawah ni sampai ke atas ni. So maksudnya ada peningkatan yang tinggi lah. Kalau tengok dekat sini ada volume yang besar masuk, lebih daripada 250,000, ada satu candle yang solid. So kemungkinan besar counter ni dia akan meneruskan kenaikan. Okay, so kalau kita nak undo, kita just tekan undo. Nak redo pun boleh, nak delete one by one pun boleh kat sini, ataupun nak delete semua sekali, tekan yang delete semua sekali. Ataupun kita nak masukkan tulisan font, first tukar color dululah. Color ni kita ambil color hitam lah. So kalau background putih, biasa kalau color putih dia tak nampak. So kita boleh tulis counter Sigas, contohnya Sigas uptrend, volume besar, solid, Marubozu. Kita letak kat sini. So kita boleh letak kat mana-mana yang kita nak. Dekat bawah ni pun kita boleh letak juga dia punya garisan-garisan yang kita nak lah. So let's say kalau kita nak masuk ke indicator, kita boleh klik kat sini add more. Kita type apa-apa indikator yang kita nak, contohnya MACD. Kita nak masuk ke MACD, kita just tekan add. Okay, automatic MACD akan ada kat sini. So dekat sini kita boleh adjust lah dia punya color-color dia semua. Then kalau kita nak masukkan moving average, kita masukkan moving average. Moving average boleh pilih sama ada nak simple ataupun exponential. So itu tak ada masalah, itu bergantung kepada kita punya preferences lah. So kat sini ada dua, ada yang close 6 dan ada yang close 6 juga. So kita pilih satu. Yang ini mungkin kita nak buatkan warna biru lah. So dia dah warna biru, kita ubah yang ini. Close ni kita letak 18. Okay, color dia kita boleh letak merah, tak kisah mana-mana. Letak kuning pun boleh, mana-mana yang anda rasa boleh nampak lah, yang lebih jelas. Okay, so okay, secara umumnya itu untuk conteng lah dekat tu. Kalau kita nak save, kita just klik dekat sini, dekat sebelah ni ada gambar printer ni, jangan klik, just lalukan dia kat sini, save image. Ataupun kalau nak copy, tekan je copy terus. Kalau copy terus, contohnya saya copy image ni, saya nak paste dekat Telegram. Contoh, kita buka Telegram. Okay, kita buka, kita just Ctrl V, dia akan paste dekat situ. Dah ada kat dalam tu. Okay, begitu senang. Okay, lain-lain yang tu nanti mungkin bila dah kita go through one by one, kita akan tahulah. Okay, so kalau nak tengok counter lain, boleh tengok dekat sini. Contohnya kita dah tahu mana-mana counter, nak tengok DNO, kita just klik DNO, double click, akan keluar kat sini. So kita just select sikit, terlalu besar, kecilkan sikit.
Ni DNO pada hari ni lah, kita boleh nampak agak cantik. So DNO ni dia masih dalam accumulation phase, fasa akumulasi. So kita boleh buat satu petak. So biasanya kalau dia dah pecah accumulation phase ni, dia akan fly lah, dia akan terbang. Kalau dia dah pecah ni kat sini, dia akan naik lebih tinggi. Okay. So tapi kita tak tahu bila lah. Maksudnya dekat sini institution ataupun jerung masih lagi mengumpul. Kalau tengok kat sini volume tinggi, tapi harga tak naik. Okay. Kalau macam confused dengan volume ni, kita boleh tukarlah. Macam up ni kita boleh letak hijau, down kita boleh letak merah, so boleh nampak lagi jelas. Okay. Stock listing, all counter, selection. Kalau kita daripada my watch list pun kita dah boleh tengok dekat sini lah. Okay. So kalau all counter kita nak tengok, kita just kosongkan, dia akan pergi semua counter-counter yang ada kat dalam. Okay. Kalau kita dah tahu, lagi senang, kita just cari je mana-mana counter yang kita nak. So okay, macam mana cara nak gunakan scanner? Untuk scanner, kita boleh buka dekat sini. Dia akan ada satu scanner dekat sini, market scanner. Yang ini kita boleh set sendiri nilai-nilai maklumat-maklumat yang kita nak. Contohnya kita nak pilih stok kat sini, sama ada stok atau warrant. Last done price ni kita nak harga yang sering RM2 ke bawah, minimum 20 sen, 25 sen. Okay. Price ni tak perlu, dividen market cap ni mungkin kita nak 1 bilion lah, 1 bilion mungkin dalam 1000 juta lah, 1000 juta 1 bilion. Okay. Lepas tu kalau kita nak add condition, contohnya kita nak yang counter yang patuh syariah, kita masukkan yang ni. Lepas tu percentage, kita nak perubahan harga dengan volume. Okay, volume. Okay. Contohnya kita nak instrument name ni, kita masukkan, ambil tu, masukkan S. S ni maksud dia patuh syariah. Change kita nak sekurang-kurangnya 0.001% lah. So tak boleh letak tu. Volume kita nak at least paling sikit pun 1000 lah. Okay. So kita tekan scan now. Dia akan keluar lah kat sini. So semua counter-counter ni adalah counter yang menepati kita punya kriteria dekat sini. Ataupun kalau kita nak cepat, kita boleh gunakan scanner yang dah ada. Scanner yang dah ada dekat dalam ni. Ni. TA market scanner ni maksudnya technical analysis market scanner berdasarkan price. Contohnya dekat sini 52 weeks high. Okay. Harga tertinggi dalam masa setahun. Ada beberapa counter-counter lah yang harga tertinggi dalam masa setahun. Tengok GBG, AQRS, Saudi, TRC, Frankin. Tapi Frankin hari ni buat junaman Pandalela, junam terus ke bawah. Okay. Okay, yang ni kalau kita nak kita boleh tukar dia punya team, kita ambil ni. Lepas tu team ni kita save team ni kita save sebagai default team. Ini kita boleh save as default. Okay. Kita adjust dulu lah team ni. Kita dekat sini kita ambilkan candlestick lah, sebab biasanya kalau selain daripada candlestick ni susah sikit nak baca. Ini kita boleh adjust, kita letak hijau, yang ni kita letak merah. So yang ni kita boleh save as default, save as default tadi, override. Okay, so ini yang kita nak lah. Tengok hari ni Frankin buat hal, tengok dia dah, siapa yang beli kat sini memang menangis lah kat sini. Okay, so banyak. Yang ni yang counter yang 52 weeks high. Okay, so kalau kita tak nak yang ni, kita boleh pilih lain.
yang lain. Ini kita boleh save. Kalau kita nak save dalam folder, contohnya dekat sini portfolio. Okey, contohnya portfolio ni kita nak tukar nama, kita rename stock pilihan. Portfolio ni boleh tambah, create new portfolio. Contoh kalau kita nak create stock pilihan kedua, contohlah, so dia akan bertambah lah kat sini. Contohnya kita dah tekan stok pilihan. Kalau kita nak save semua yang kita punya, yang kita dah cari ni, Ctrl A, dia akan select semua, lepas tu add to portfolio. So bila kita tengok dekat portfolio ni, okay, kat sini dia dah keluar semua. Semua ni yang kita dah search tadi. Okay, so yang lain-lain kalau kita nak tengok berdasarkan candlestick, kita boleh tengok kat sini apa candlestick yang kita nak scan. Bullish engulfing, semua yang membentuk bullish engulfing hari ni ataupun semalam, dia dah keluar kat sini. So kita boleh tengok one by one lah. Contoh kita nak tengok ni, ini cara-cara kita nak scan stok lah berdasarkan ni. Kita buka tadi yang default tadi, ada kat situ. So default ni kita boleh save as default. So lepas ni dia dah tak keluar lah. So kita tak perlulah ulang-ulang nak kena tukar. So JYC hari ni ada volume yang cantik 114,000 dan dia membentuk hammer, mini hammer. So kalau kita tengok dekat sini, okay, dia dah break downtrend lah, mini downtrend. Jadi kita boleh besarkan. Kalau nak besarkan ni kat sini kita boleh besarkan. Sekali hati lah nak besarkan berapa besar, supaya kita nampak. Actually tujuan kita nak lukis-lukis ni actually untuk memudahkan kita membuat keputusan. So dekat sini adalah support yang kuat. Tengok boleh nampak kat situ. Kat sini adalah resistance. Okay, so ini kita boleh save lah. Kita boleh save save study. Okay. So yang ini JCY. So ada possibility dia akan naik lah sebab kita tengok pada volume ni sedang menaik. Okay. So, kita tengok dalam setengah jam punya 30 minit. 30 minit lagi cantik. Tengok. Ini dah cross. Okay, saya nak masukkan EMA tadi, moving average. Actually moving average ni amat penting. So kita boleh masukkan dua moving average. Satu yang 6, satu lagi bacaan dia kita nak 18. Okay, color kita bagi color lain lah. So yang ni template ni kita save as default. Okay, so kalau tengok dia macam nak membentuk opening lah, macam nak membentuk opening. So, kalau nak conteng, kita boleh tengok balik dekat drawing ni. Kita nak conteng macam ni ke, boleh tukar lah colour dia ni. Colour ni actually boleh letak default lah. Okay. Kalau dia jadi macam ni, maksudnya counter ni cantik lah. So boleh masuk dalam watchlist. Nak kecilkan, kalau nak kecilkan terus yang asal tekan yang sebelah sini. So kita tengok macam tu. So sekiranya counter ni dia berjaya pecah okay. Kalau dia dah pecah downtrend line, kalau dia naik lagi atas, dia berjaya pecah yang ini, ini dia dah membentuk satu cup yang besar lah, cup yang besar dan lagi cantik. Okay, kita ambil 1 year dia lagi banyak. Boleh kita ambil daily. So ini secara ringkas lah. Kalau nak yang lebih jelas mungkin kena belajar lebih lanjut lah. Okay, so lain-lain kita tengok banyak kat sini. Yang ni semua scanner, kita boleh tengok. Kalau nak scan berdasarkan fundamental pun boleh. Nak tengok smallest market cap apa semua ni, tapi biasanya kita jarang scan lah guna fundamental. Biasanya kita akan scan menggunakan technical analysis market scanner. Okay. Kalau kita dah tengok kat sini, mungkin dia dah cross over apa semua ni,
moving average, crossover, itu yang diorang dah decide kan. Kalau kita nak, kita kena search, kita boleh buat sendiri dekat sini market scanner, tapi dia tak perfect lah, ada indikator-indikator yang kita tak boleh masukkan. So seperti mana yang saya dah tunjukkan kat sini, yang condition yang dekat dalam ni je yang kita boleh guna, macam instrument type, name, last done price, percentage change, fluctuation, volume, turnover, historical, dividend, apa semua, ROE, PE, PE, ni PE ada, warrant, itu je. Selain daripada itu, setakat ni Bursa Station belum buka lagi untuk kita buat sendirilah. Okay, tapi yang tu pun dah mencukupi lah untuk kita guna. So kita nak tengok kita punya stok pilihan tadi. Dekat sini ada last done price, change. Yang ni semua kolom-kolom ni kita boleh delete kalau kita tak nak. Kita boleh klik dekat sini. Contohnya kita tak nak arrow yang naik-naik ni, kita boleh tekan no. Ataupun kita tak nak pre-session, kita tekan no, tak ada pre-session. Kita boleh masukkan balik. Okay. Kalau kita nak susun ikut ni pilihan naik atas, turun bawah kat sini, dia tak ada masalah, kita boleh adjust. Yang lain-lain tu boleh try and error lah. So okay, actually banyak lagi. Yang lain-lain mungkin perlu satu kelas yang lebih detail. Mungkin ambil masa dalam sehari lah untuk ajar semua sekali, sebab banyak nak kena belajar. Cuma yang paling penting kita kena tahu cara nak gunakan Bursa Station ni lah. So yang paling mudah sekali macam mana cara nak buat, contohnya kita right click, macam ni. Contohnya kita nak buat garisan-garisan, kat sini pun boleh ambil, kat sebelah sini. Nak buat garisan support, garisan resistance, yang tu kalau dah pandai itu pun dah cukup bagus. Okay. Dia punya trend, downtrend, uptrend. Okay, macam tu boleh buat uptrend, downtrend. So okay, kalau nak klik, right click pun boleh, kita buka kat sini dynamic chart. Kalau nak direct buka chart dia, klik kat sini terus, yang kecil-kecil ni. Biasa yang baru ni memang dah ada lah kat dalam ni. Okay, so itu sedikit tentang Bursa Station. Bila kita dah tak nak guna, kita exit lah. Okay, so diharap membantu sedikit sebanyak. Kalau ada apa-apa masalah boleh bertanya lah. InsyaAllah saya cuba memberikan jawapan yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.